Pengenalan sejarah kehakiman Islam zaman Khulafa' Rashidin dan kesannya pada masa kini. Hari ini kami membentangkan berkenaan struktur kehakiman zaman Khulafa' Rashidin iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Uthman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Talib dan kesan pelaksanaan kehakiman Khulafa' Rashidin pada masa kini. Kehakiman zaman Khulafa' Rashidin. Di zaman Khulafa' Rashidin, sistem pemerintahan dan pentadbiran mereka masih mengekalkan amalan, penafsiran dan istinbat hukum dengan menggunakan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Ia telah dipraktikkan secara meluas di kalangan para khulafa' dan juga para sahabat. Dari sudut tata cara pentadbiran kehakiman, setiap khulafa' mewujudkan kaedah dan prinsip yang berbeza di kalangan mereka berdasarkan peraliran zaman pemerintahan yang mereka ketuai dan lalui. Kehakiman pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah dilantik sebagai khalifah pertama. Abu Bakar hanya meneruskan kesinambungan dalam hal kehakiman seperti apa yang berlaku pada zaman Rasulullah. Struktur penghakiman yang dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq boleh dirumuskan seperti berikut. Pertama, merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber utama. Yang kedua, merujuk kepada As-Sunnah sebagai sumber kedua. Seterusnya, membuat perbandingan terhadap kes-kes yang telah diputuskan oleh Rasulullah dari sudut persamaan dan perbezaannya. Kemudian, mengumpul para sahabat dan mengambil pandangan mereka. Jika semuanya bersetuju di atas suatu keputusan, maka hukuman tersebut dilaksanakan, yakni ijma'. Apabila tiada kata sepakat dari para sahabat dalam membuat keputusan secara ijma', maka Abu Bakar As-Siddiq akan menggunakan ijtihad beliau sendiri. Kehakiman pada zaman Umar Al-Khattab. Pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, beliau telah membuat pengasingan kuasa dalam pentadbiran kehakimannya antara sultah tanfiziyah, eksekutif, sultah tasyri'iyah, legislatif dan juga sultah qadaiyah, judisiari. Pada masa pemerintahan Umar Al-Khattab, beliau telah mewujudkan penjara sebagai pusat tahanan bagi mereka yang melanggar undang-undang negara. Maka Umar Al-Khattab mengambil pendekatan memisahkan pentadbiran negara dengan pentadbiran kehakiman. Kemudian Umar Al-Khattab merupakan khalifah pertama yang mengarahkan agar para hakim dibayar gaji yang tetap. Wang yang digunakan untuk membayar gaji para hakim merupakan diambil daripada peruntukan Baitul Mal. Kehakiman pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu 23 sehingga 35 Hijrah, 644 sehingga 656 Masihi. Ketika menjawat jawatan khalifah, Uthman bin Affan sudah menjangkau usia 70 tahun. Tindakan dan keputusan yang dibuat oleh Uthman bin Affan sangat bijaksana. Pentadbiran badan kehakiman pada masa Uthman bin Affan, urusan pengadilan dan badan kehakiman sudah mempunyai bangunan, iaitu mahkamah sendiri. Satu lagi, pembaharuan yang dilakukan zaman Uthman bin Affan adalah membenarkan penggunaan pengguang bela, al-wakalah, sebagai pembantu kepada pihak yang bertelagah. Ia merupakan satu pembaharuan yang penting dalam urusan penghakiman yang adil. Kehakiman pada zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu 35 sehingga 40 Hijrah, 656 sehingga 661 Masihi. Khalifah Ali bin Abi Talib merupakan ketua institusi kehakiman dan rujukan terakhir dalam pentadbiran undang-undang dan kehakiman ketika itu. Beliau sentiasa mengawasi dan memastikan agar perjalanan dan pentadbiran kehakiman berjalan dengan baik, teratur, adil dan bertimbang rasa. Arahan sentiasa diberikan kepada para hakim, sama ada secara lisan ataupun melalui surat. Ini bagi memastikan para hakim menjalankan tanggungjawab mereka mengikut prinsip yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Semasa pemerintahan Ali bin Abi Talib, tidak banyak yang dapat dikembangkan oleh beliau berkenaan hukum Islam kerana kondisi negara ketika itu tidak stabil dan perpecahan di kalangan umat Islam muncul di mana-mana sahaja. Oleh yang demikian, antara kesan pelaksanaan kehakiman Khulafa' Ar-Rashidin pada masa kini ialah diwujudkan penjara sebagai pusat tahanan, hakim diberi gaji yang tetap, kemudian
keputusan hakim juga masih berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, terima kasih.